أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sekalian? Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan semangat, ceria-ceria selalu, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, kembali kita pada pagi ini untuk siaran Tanyalah Ustaz Seindah Kasih istimewa Ramadan kami bawakan kepada anda untuk edisi pada pagi ini, iaitu 27 Mac 2023 hari Isnin, dan bersamaan dengan 5 Ramadan 1444 Hijri. Dan Alhamdulillah pada pagi ini Tanyalah Ustaz Seindah Kasih kami bawakan kepada anda dengan topik kita bicarakan, iaitu bukan hamba Ramadan. Bukan hamba Ramadan. Dan sebagaimana biasa, kita tampilkan ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan yang masih lagi bersama dengan kita, Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat, insyaAllah. Cantik Zorban. InsyaAllah, tabarakallah. Baik. Jadi Alhamdulillah Ustaz, siaran pada pagi ini kita istimewa dibawakan oleh Madat Center, dan kita mengharapkan, kita mendoakan juga kepada para penonton yang menonton kita pada pagi ini. Sebagaimana biasa, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda untuk menghantarkan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan dengan topik, atau paling mudah terus sahaja pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, tekan pada poster dan hantarkan kemusykilan anda. Dan jangan lupa yang menonton di Facebook Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, tadi kita disajikan sebelum kita membuka program Tanyalah Ustaz, kita mendengar bacaan ataupun alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita membuka pagi kita dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Baik, bagaimana puasa anda ibu-ibu ayah sekalian? Sahur pastikan bangkit kita makan dan memperbanyakkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik Ustaz, sebagai mukadimah topik kita pada pagi ini, bukan hamba Ramadan. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton Tanyalah Ustaz Seindah Kasih Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati kekanda saya Anas dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang dimuliakan. Alhamdulillah, kemuliaan yang Allah bagi kepada kita semua pada pagi ini, walaupun dengan penuh kekurangan, kemaksiatan dan benda-benda hak tak senonoh kita duk buat ni, tapi Allah masih memberikan ruang untuk pagi ini. Yang pertama, ada nilai ibadah dalam kehidupan kita kan. Sebahagian besar mungkin sempat sahur kan, dan sahur pun jaga-jaga, dia buat teruk pun dapat sembahyang subuh kan. Paling koman, paling cak ayam pun Allah memberikan sambungan talian hayat kepada kita pada pagi ini. Dengan izin Allah, dapat pula kita duduk dalam taman-taman syurga, walaupun secara alam maya kan, mengangar depan TV, buka kot sambil-sambil nak pergi pejabat kan. Hari Isnin pula ni dipanggil dia mandi blues kan, duduk cuti 2 hari elok sempoi punya, nak kena pergi kerja pagi ni, dia demam sikit rasa tu kan. Maka ala kulli hal, tetap Allah memberikan kemuliaan ketika mana adanya ruangan ilmu dalam kehidupan kita. Walaupun yang menyampaikan bukanlah orang yang terlalu berilmu, tetapi mudah-mudahan kita saling menumpang di atas keberkatan majlis. Baik tuan-tuan, satu tajuk yang baik untuk sama-sama kita tuntaskan perbincangan berkaitan bukan hamba Ramadan. Maka tuan-tuan, seringkali kita mendengar ketika mana datangnya Ramadan ini, manusia ini berpusu-pusu merebut ruangan-ruangan ibadah ganjaran yang Allah sediakan. Sehingga kan Anas, kalau kita tengok bulan Ramadan, Pak Long tu umum je hari Rabu baru ni kan, pemegang cop-cop raja tu kan, saya dengan ini mengumumkan sekian-sekian Ramadan, malam tu juga on the spot masjid surah jadi penuh. Allahu Akbar. Patutnya tuan-tuan, saya rasa
apa ni Datuk Seri Tan Seri tu penyimpan cop raja ni dia kena umum setiap minggu rasan. Kan, maka dengan izin Allah tu, Allah jentik hati the moment orang tahu je Ramadan nak mai esok, maka terus akan penuh Masjid Surau. Sehingga kan seingat saya lah, sepanjang menjadi pendakwah ni, kalau minggu pertama Ramadan ni kalau pergi Masjid Surau ni, parking penceramah pun dia balas. Dia tak heran, parking untuk imam, parking penceramah, first come first serve kata dia. Siapa suruh lambat? Bukan lambat pun, kadang-kadang kita main luar kebiasaan sikit je. Biasa isyak ni maghrib masuk pukul 7:30 kata. Kita main pukul 7 suku tu kira awal dah. Hilang dah habis. Dia kata tak ada ustaz, siapa lambat kalau duduk jauh mana abang kata semangatnya dengan ibadah dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan, menjadi satu pengulangan history repeat itself yang berulang kali. Bila nanti pakcik pemegang cok-cok raja tu mai umum lagi sekali, tuan-tuan, dengan sebab pengumuman tu jugalah, maka malam-malam itu akan kekeringan lah Masjid Surau daripada kehadiran jemaah-jemaah, maka akan merinduilah selama 11 bulan kehadiran orang ramai. Maka tuan-tuan, kenapa tidak untuk tahun ini, insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama usahakan sedikit anjakan paradigma yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak mahu menjadi asbab hanya kita ini fokus ibadah dalam bulan-bulan tertentu. Kita jadikan madrasah Ramadan sebagai madrasah disebut dengan pusat pendidikan untuk mentarbiah kita agar berterusan ibadah itu bukan hanya disebabkan bulan, tetapi disebabkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukannya hamba pada bulan-bulan tertentu, pada ibadat-ibadat tertentu ataupun keadaan-keadaan tertentu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelangsungan yang baik untuk permulaan baik pada pagi hari yang baik ini, dalam keadaan diberikan rahmat dan kasih sayang, agar terus istiqamah kita dengan ibadah sepanjang Ramadan dan selepas Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi sesuai dengan tagline kita, seindah kasih tu Ustaz. Kita nak berkongsi kasih sayang kepada sahabat-sahabat penonton tengahlah Ustaz. Jadi kita sama-sama dapat ambil iktibar daripada mukadimah telah pun dikongsikan. Kita tak nak menjadi sekadar hamba pada bulan Ramadan sahaja. Baik, bila sebut tentang para penonton, soalan yang pertama kita dah ada soalan yang menanti di Facebook Ustaz. Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah keistimewaan dan hikmah di sebalik ungkapan bukan hamba Ramadan dalam kehidupan seharian sepanjang di bulan yang penuh barakah ini? Di sebalik hikmah, di sebalik ungkapan tu Ustaz. Baik, barang hikmah ni adalah barang yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari segi consequences ataupun kesan pada penghujungnya. Cuma pada kita penilaian hamba ini, nak mencari rahsia Allah ni benda yang mustahil dari segi adat dan limitasi pengetahuan kita. Yang mampu kita buat adalah kita terus bersabar di atas jalan hikmah yang Allah bagi kepada kita. Maka sama dengan Ramadan ni, Allah syariatkan dalam surah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, menjadi satu kelaziman. Kita selalu dengar ayat ni kan, kalau pergi masjid-masjid biasa tu ustaz-ustaz akan berceritalah bulan Ramadan ni banyak. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang telah disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Maksudnya tuan-tuan, sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita, umat-umat terdahulu pun kena puasa dah. Mereka ada syariat di zaman mereka, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dan nabi-nabi yang sebelumnya. Ada, dan objektif dia apa? Kerahsiaan dan hikmah dari segi Ramadan itu sendiri, puasa itu adalah Allah nak bagi apa? La'allakum tattaqun. La'alla ini adalah lafaz yang kita kena baca dalam bahasa Arab. Allah memberikan satu bentuk pengharapan bahawasanya benda itu benda yang boleh dicapai. Maksudnya benda yang kalau kamu usaha, insya-Allah rizaknya akan dapat sebegini dengan izin Allah. Adakah wajib dapat? Tak. Seperti mana bila kita makan ubat, adakah wajib sembuh? Tak wajib sembuh. Tetapi jalan ikhtiar itu harus diikuti. Jangan mencari adat. Kan dia kata, ustaz, saya ni kalau boleh nak kaya, kerjanya
malas. Penganggur seumur hidup, presiden penganggur dia di Malaysia. Kan? Apa tu nak macam-macam, tak kena macam tu. Kan? Lapar dia kata, Ustaz, saya kalau nak kenyang sepanjang masa, makan tak mau makan, saya nak duduk doa saja. Tak boleh, jangan mencari adat. Maka Allah ajarkan kita sebegitu. Maka nilai hikmah ketika mana kita tidak mahu menjadi hamba Ramadan kerana apa? Kita tidak mahu hanya kita ini mengabdikan diri pada keadaan-keadaan tertentu. Seperti mana orang yang nak kaya, maka dia solat duha sebabkan nak kaya, bukan nak jadi hamba Allah. Nak pada kekayaan. Bila tak ada, Allah tak bagi kekayaan selepas dia sembahyang duha, maka dia bebai. Ni yang rebel ni. Merajuk. Dia buat merajuk terus. Dia buat sentap tak tentu hala. Maka sebab tu luruskan kembali niat kita, apa jua yang kita lakukan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut dalam kitab Matan Arba'in, hadis yang pertama diletakkan adalah berkaitan innamal a'malu binniyat. Bahawasanya setiap perbuatan kita itu dimulakan dengan niat. Maka insya-Allah pada permulaan soalan yang baik daripada Tuan Ismail Mat Isa tadi, untuk kita meluruskan hati kita sama-sama, walaupun saya yakin kita ni banyak kekurangannya, mudah-mudahan Allah membetulkan niat kita beribadah puasa itu bukanlah kerana bulannya, tetapi kerana yang menciptakan bulan, yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Baik, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, saya nak kempen sekali lagi untuk sama-sama kita, terutama yang menonton di Facebook Live, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tekan butang share ataupun tekan butang kongsi. Sama-sama kita sebarkan Ustaz live kita ataupun siaran kita pada pagi ini. Dan berikutnya Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat Facebook yang berikutnya, iaitu Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam setiap solat kita akan baca, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa ada yang seperti terlupa ataupun tidak memahami makna ayat tersebut sehingga menjadikan bulan Ramadan sahaja untuk mereka berlumba-lumba membuat amal ibadah dan kebajikan. Apabila Ramadan berlalu pergi, semua itu ditinggalkan. Dan adakah itu berkaitan dengan kekuatan iman, ketakwaan dan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya-Allah, tabarakallah soalan Ustaz. Ni kalau kita tengok realitinya memang ada juga segelintir berlaku Ustaz. Jadi mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, tuan-tuan, setiap hari tidak kuranglah saya yakin paling common, paling cak ayam 5 kali kita bacalah atas kefarduan lah. Kan? Subuh, walaupun tidak termasuk dalam rukun qauli. Maksudnya angkat-angkat takbir, tengok-tengok terus baca surah Fatihah, tak baca doa iftitah lah kan, contohnya kan. Rugi sikit lah. Maka walaupun tidak semayangnya tetap sah, tetapi yang ni adalah doa yang Allah ajarkan kita di mana? Ayat Quran. Mana? Ini adalah ayat Quran yang Allah ajarkan kita, berkaitan kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita minta kepada Allah dalam bentuk bagaimana kita nak mentauhidkan dari segi perkataannya, diluruskan dengan hatinya, disertakan dengan perbuatan salatnya. Itu adalah untuk apa? Untuk kita nak meletakkan bahawa kita nak mengaku bahawa setiap daripada perbuatan kita, salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak meluruskan hati tersebut. Tetapi kita yakin bila kita ni sebagai manusia yang biasa, terkadang itu naik dan turun itu berlaku. Kan, bertambah dan berkurang itu sentiasa wujud dalam kehidupan kita. Justru macam mana kita nak memastikan akan wujudnya kekuatan iman dan ketakwaan, ikhlas kita nak beribadah kepada Allah, seperti mana yang kita lafazkan dalam doa sebelum kita membaca daripada suratul Fatihah, itu adalah terus buat. Dia tak ada ubat lain dah, tuan-tuan. Kan, Nabi kata apa? Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Orang yang beribadah di saat Allah datangkan kesusahan, kepayahan, mujahadah, tuan-tuan, nak pujuk hati. Kan? Mujahadah, lepas Ramadan ni tengah semangat sikit, tak apalah. Dia main lepas Ramadan tu kita tengok masjid ke cerah. Kan? Yang tinggal balik kepada jemaah asal, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Maka keadaan tersebut akan bawa kepada tekanan untuk kita juga ikut kawan yang pop yeye yang lain.
kan, nah ya yang lain ni, maka di situlah wujudnya fil harji, kesusahan yang Allah bagi ini kahijratin ilayya. Nabi kata apa? Seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Maka mudah-mudahan setiap doa yang kita minta paling common 5 kali sehari itu memberikan satu panduan arah yang baik untuk terus istiqamah pada yang bertanya dan pada yang mendengar, termasuk pada yang menjawab, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kaitannya dengan kekuatan iman dan ketakwaan serta keikhlasan kita beribadah, insya-Allah kita akan bahaskan selepas ni Ustaz, kerana bab ikhlas ni satu benda yang sangat rumit dan juga sangat luar biasa tersembunyi. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra membicarakan topik bukan hamba Ramadan, bukan hamba Ramadan semata-mata. Baik, jadi bila kita sebut tentang bukan hamba Ramadan, ada sahabat kita Ustaz tadi yang bertanya, untuk soalan yang kedua ditanya Syahir Alia Muhammad berkenaan dengan adakah ianya berkaitan dengan kekuatan iman, takwa dan keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Ialah dalam bab infak ni Ustaz, kita tengok anak yatim ni bulan Ramadan ni bersusun beras Ustaz. Kalau nak jemput iftar perdana ni, minta maaf sebut Ustaz, dah penuh. Dah tak ada queue habis. Jadi mungkin sedikit Ustaz, bila dah berlalu Ramadan, selesai begitu saja, sedikit. Maka yang ni yang satu tajuk yang baik yang kita bahaskan. Kita tidak hanya mahu menjadi terarah kehidupan itu dipandu hanya dalam Ramadan, sedangkan bakinya adalah pada 11 bulan yang mendatang. Seperti mana kalau kita pergi kursus, kita pergi kursus mana-mana, kursus tu 3 hari je, tapi kesan yang patut dibawa itu adalah selepas daripada 3 hari tersebut. Maka itulah madrasah Ramadan yang perlu kita nak strengthen our self dari segi jasad dan rohani kita. Untuk apa? Nak menghadapi 11 bulan yang seterusnya. Sebab tu kalau kita tengok kita nak memastikan kalau para ulama yang terdahulu setelah Ramadan tak apa mereka buat, minta Allah menerima amalan setelah Ramadan dan minta ditemukan Ramadan balik dengan ibadah yang sama mereka kekalkan. Bukan kata habis je mula takbir raya malam raya Aidilfitri itu, so esok sedekahallahul azim, tutup buku rapat kan, Quran tutup rapat, dia tak boleh amari yang paling tinggi. Sebab apa? Nak ambil tahun depan pula. Janganlah sebegitu, kerana dia melibatkan kekuatan disebutkan iman, takwa dan ikhlas kita kerana Allah dalam setiap perbuatan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil yang pertama pada pagi ini, Encik Omar Abdul Majid saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas Kamis dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat puasa kepada Da'i dan juga Ustaz menjalankan ibadah puasa. Jadi soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang mereka ni duk kata lah, mereka kita jumpa ni hari-hari tiap malam pergi rajin bulan puasa ni, bulan Ramadan ni Ustaz, tapi lepas je bulan tu, bak kata Ustaz tadi, lepas je tak ada lah dah. Bila kita jumpa tanya, awak tak pergi dah masjid, dia tanya pula dah, ni bukan bulan puasa. Jadi soalan saya Ustaz, apakah kita ni, persepsi kita ni lah bulan Ramadan saja, bulan puasa je yang dibuat pesta beramal, tapi lepas tu tak ada. Jadi soalan saya, apakah persepsi masyarakat ataupun pandangan orang ramai yang lagu ni, apakah kita ni juga dianggap sebagai hamba Ramadan ke dan bukan hamba Allah Subhanahu wa taala untuk sepanjang masa? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tabarakallah, dia siap bagi dialog tu Haji Omar kita. Insya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang kenduri ni macam itulah Ustaz, kadang-kadang kan kita tahlil dan sebagainya, jumpa ni banyak Ramadan, bila habis ni bila dia tak sponsor ke buat senyap Ustaz. Jadi mungkin ini antara perubahan, anjakan yang perlu dilakukan, anjakan Ustaz. Bila sebut tentang persepsi, bila ni Tuan Omar kita subhanallah yang setia setiap hari lah saya rasa kan, masya-Allah. Bila sebut tentang persepsi ni adalah satu bentuk hak individu yang kita tak mampu mengubah, kita hanya mampu untuk berdakwah. Tuan-tuan ingat tugas kita sebagai manusia ini
kita boleh menyampai, tetapi kita tidak boleh memaksa menerima penyampaian. Maka itu katakan menjadi satu bentuk kebiasaan. Kalaulah tidak dilakukan sesuatu yang drastik ataupun yang luar biasa, maka insya-Allah mereka akan kekal sebagai orang yang akan mengimarahkan ibadah itu dalam bulan Ramadan. Tetapi sejarah membuktikan, kita tengok kalau di beberapa tempat, saya tengok kalau di Indonesia adanya Masjid Istiqlal di Jakarta, kalau di Kedah ada Masjid Bushra, yang mereka bawa satu bentuk anjakan yang baru, yakni menjadikan pesta ibadah itu pada sepanjang tahun dengan mewujudkan, memanfaatkan pada fasiliti masjid, memanfaatkan pada program-program yang melibatkan kepada keinginan masyarakat. Yang ni fungsi, batu kata jangan kita hanya meletakkan persepsi kepada orang yang datang setahun sekali dalam bulan Ramadan, tetapi letakkan fungsi masjid, fungsi jawatan kuasa, fungsi khariah itu, adakah kita menghidupkan fungsinya? Ni anggota-anggotanya, kan ada anggota tangan, anggota kaki, kalau pada tubuh badan itu sama dengan Ramadan, ada juga bulan-bulan yang lain perlu dihidupkan keseluruhannya, diaktifkan keseluruhannya, kan? Cuba tanya, buat bancian, tengok, buat mesyuarat agung, panggil anak khariah semua mai, bagi makan kambing golek sikit, umpan. Buat mai tu tanya mereka apa program yang mereka hajatkan. Anak muda mereka nak mungkin liga bola sepak kampung, buat selama 12 bulan, jangan sebulan saja, 12 bulan jalan liga, bagi hadiah kat mereka 10,000, baru sebulan jatuh dalam 870 ringgit modal. Tetapi berapa ramai anak muda, kalau yang masuknya mungkin 12 pasukan, berapa ratus budak yang dapat kita manfaatkan, berapa return of investment yang dapat kita. Makcik-makcik tanya mereka, mungkin buat kelas-kelas masak, ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, buatlah segala ketuk pun, agar kita persepsi itu kita letak sebelah. Itu benda yang beyond our control. Kita cuba buat apa yang dalam kawalan kita adalah kita cuba meraihkan apa yang mereka inginkan, agar pesta itu dapat diteruskan sepanjang tahun, bukanlah hanya pada bulan-bulan tertentu yang menjadi kebiasaan yang berlaku. Tanya budak-budak kecil nak ambil apa? Okey, saya pergi di baru ni Indonesia, dia pemilih latu-latu. Walaupun benda tu kita nampak banyak negatifnya, tetapi kenapa tidak datangkan mereka dahulu, kawan dengan mereka, tegurlah mereka, insya-Allah mereka akan dengar. Daripada main latu-latu saja, mereka berpindah kepada main benda yang mungkin memberikan kebaikan dan manfaat kepada mereka, mudah-mudahan. Maka persepsi benda kita tidak boleh ubah, tetapi yang kita mampu buat adalah kita memberikan alternatif yang baik agar persepsi itu akan diubah sendiri mengikut tahap kefahaman individu, insya-Allah, mudah-mudahan. Peranan seluruh anggota masyarakat dan kolektif juga perlu dalam keadaan semua itu terlibat, semua mudah-mudahan. Turun tangan dan juga turun padang. Baik, Fadil Ustaz, kita ada Encik Ilyas Abu Bakar untuk pemanggil yang kedua pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Ilyas Abu Bakar daripada Hitam. Ya, silakan Encik Ilyas. Assalamualaikum Ustaz dan juga dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tentang ayat 183 tu, wahai orang beriman, difardukan kamu berpuasa sebagaimana yang difardukan kepada orang yang terlebih dahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nak minta, adakah ibadah puasa ni sahaja Allah menekankan bertakwa? Bagaimana pula dengan solat, dengan ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan juga zakat? Nak minta pencerahan pada soalan pertama. Soalan kedua tentang bulan Ramadan, bulan tarbiyah madrasah untuk kita meningkatkan keimanan. Tapi untuk melawan hawa nafsu makan minum ni kita tak boleh lepas. Walaupun yang lain kita boleh untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi kita kalah dengan hawa nafsu makan untuk mengisi perut hinggakan kita melakukan pembaziran. Kita mungkin hanya boleh lebih lanjut pada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas. Soalan yang saya rasa cukup luar biasa, terutamanya soalan yang kedua tu, syarah dalam bab tu'am ataupun makan tu, kadang-kadang seperti tak ingat dunia lah Ustaz. Kan, bazar Ramadan takut jadi bazir Ramadan. Sedikit pencerahan daripada Ustaz tu. Baik, yang pertama saya respon kepada soalan yang pertama dulu berkaitan ayat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah sendiri memberikan satu bentuk pengharapan daripada asbab kutiba alaikumusiyam, daripada sebab kita berpuasa tadi, dengan perbuatan puasa kita itu mudah-mudahan peroleh takwa. Adakah takwa sahaja yang menjadikan
adakah puasa saja mendapatkan jalan takwa? Tidak. Seperti mana kita mengharapkan pedas pada makanan, bukanlah pedas itu hanya datang dengan cabai ataupun orang Kedah panggil cabai cili kan. Tapi pedas itu boleh didatangkan dengan bentuk macam-macam benda. Hatta sehingga kan pada tomato yang kita rasakan tidak pedas pun boleh jadikan dia sebagai pedas. Maka sama juga dengan takwa ini, salah satu jalannya adalah dengan berpuasa, dan termasuk dengan jalan-jalan ibadah yang lain dengan izin Allah juga boleh mendapat ketakwaan. Hatta ketika mana seorang pelacur yang datang satu perasaan ihsan untuk memberikan minum kepada anjing yang sedang lapar dahaga, itu juga boleh menjadikan itu sebagai nilai takwa dia. Maka justru Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Maka tulis tuan-tuan, ada 3 benda. Bagus soalan pada pagi ini. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya ada 3 benda. Yang pertama yang dikatakan takwa ini, taatnya kita kepada Allah. Maksud taat ni apa? Buat apa yang Allah titah dan perintahkan, no question ask, just do it. Jangan duk banyak cekadak, orang Kedah panggil. Banyak pula cekadak dia. Kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni, habis semua lah tak buat juga. Ni apa puasa kena ni pula, orang elok duk makan, dia nak puasa nanti kalau gastrik macam mana? Orang hang ni lebih kadang-kadang bulan lain tu lebih pada belah sakar lagi duk makan. Kenapa tak memberikan kerehatan sikit pada bulan Ramadan pada perut kamu sekurang-kurangnya kan? Maka buat apa yang Allah perintahkan, puasa, solat, zakat, haji yang Allah perintahkan ni buat. Yang kedua, tinggalkan apa yang Allah larang. Apa jua bentuk larangan yang Allah sebut, tinggalkan. Kerana apa? Takutnya kita kepada Allah. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kata, elemen yang dikatakan takwa ini suci daripada perbuatan dosa. Apa makna suci perbuatan dosa? Dia kata macam tu, Ustaz, kami semua tak bertakwa lah sebab semua kami buat dosa. Maka yang disebutkan suci daripada perbuatan dosa adalah sentiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berpuasa itu adalah kita memaksa tubuh badan ini seiring selama berapa? Kalau Malaysia mungkin 13 jam untuk kita mohon ampun kepada Allah dengan kita mengikut perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang Allah tak suka. 3 elemen itu wujud dalam hanya satu perbuatan ibadah. Taat pada Allah, tinggal yang apa Allah larang, dan minta ampun kepada Allah dari segi perbuatan puasa itu sendiri, menundukkan hawa nafsu. Maka itu untuk soalan yang pertama. Semua ibadah lain pun Allah boleh mengizinkan takwa, sebenarnya salah satu jalannya. Yang soalan kedua tadi apa tak? Kita nak rehat dulu Ustaz. Biar dramatik sikit. Sebab kita menantikan macam cerita sinetron drama tu, masya-Allah tabarakallah. Dia ada siap lagu suspense Ustaz. Zoom in, zoom out. Nantikan jawapannya untuk soalan yang kedua selepas ini. Terus setia menonton Tayar Ustaz Seindah Kasih. Assalamualaikum, dan kembali selepas ini. Saya bagi salam, bagi suspense Ustaz. Ramadan di hati. Macam tu lebih kurang lagu dia Ustaz. Kalau masuk je Ramadan, tu antara lagu Mahir Zain yang kita akan kedengaran di corong-corong radio dan sebagainya, iaitu bila kita bicara tentang Ramadan, tajuk kita bawakan untuk Tayar Ustaz pada hari ini, Tanya Ustaz Seindah Kasih, kita bawakan Bukan Hamba Ramadan. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Fadil Ustaz, tadi ada soalan daripada sahabat kita untuk soalan yang kedua. Sahabat pemanggil kita Encik Ilyas bertanya berkenaan dengan pembaziran yang berlaku dalam bulan Ramadan, dan juga kaedah macam mana nak tahan diri daripada iga nak makan banyak-banyak ni Ustaz. Kadang-kadang ni puasa dah okey dah, tapi bila buka puasa ni Ustaz, masya-Allah tabarakallah, luar biasa makan dia Ustaz. Sedikit pencerahan. Baik, satu soalan yang baik sebagai tanggungjawab kita bersama, masya-Allah tuan-tuan. Laporan daripada SW Corp ataupun pengurusan sisa pejal ataupun wastage di Malaysia. Tuan-tuan, sehari yang ini dibentangkan di Parlimen pada tahun 2020, 2021, 2022, berkaitan berapa banyak pembaziran yang dibuat oleh rakyat Malaysia pasal PKP. Tu dalam kawalan perintah kawalan pun sehari tidak kurang daripada 17 ke 20 ribu tan metrik makanan. Dan hampir 60% daripada bahan buangan ini adalah bahan yang fresh dan masih boleh dimakan. Dan calculation dibuat, kalaulah daripada 20 ribu tan sehari yang dibazirkan itu, tuan-tuan ingat 1 tan 1000 kilo tuan-tuan ni? 1000 kilogram. 20 ribu kali dengan 1000, sekitar 2 juta
2 juta pembaziran makanan yang dibuat secara konsisten oleh rakyat Malaysia, tuan-tuan. Ni Allahu Akbar. Tak tahulah jawapan apa nak cerita depan Allah di atas pembaziran yang kita lakukan, tuan-tuan. Maka justru, tuan-tuan, sebab tu Ramadan ni memang kita mendidik hawa nafsu tu jadi lemah. Tapi kadang-kadang kita yang cenderung bawa dia jadi kuat balik. Sebab apa? Duk pergi tawaf kat bazar Ramadan sampai 4 hari 4 malam buat apa? Kalau di Sungai Petani tu ada satu bazar Ramadan, bazar Taman Ria, tuan-tuan. Tuan-tuan ni mungkin salah satu bazar yang paling panjang di dunia kot. Tuan-tuan try search tengok kat Google. Panjang ya. Kalau tuan-tuan masuk ke kepala nak keluar ke ekor. Kalau masuk pukul 5, pukul 7 keluar. Ustaz dah pernah pergi? Saya pernah pergi sekali 2 kali lah. Tapi tak sanggup, Ustaz. Allah, kena naik basikal. Benda sama ya. Tak ada je pelik-pelik. Selipar celup tepung kau tak ada pun. Benda yang sama. Tapi dia jadi saja nak jadi panjang. Betul. Kan? Dia jadi merendang kalau masuk. Maka sebab tu, tuan-tuan rahmati Allah, saya tak kata menghalang. Sebab dah lah yang meniaga tu 100% orang Islam kita. Untuk kita nak support ekonomi mereka. Tetapi cuba minimumkan waktu. Saya bagi tip, tuan-tuan. Tip ni kalau tuan buat, insya-Allah tuan-tuan berkesan gila. Kalau tuan-tuan waktu mana yang terbaik? Kalau tuan-tuan kata, Ustaz, saya kalau tak pergi bazar Ramadan sehari, Ustaz, saya ni keluar elok ni. Kan? Saya jadi tarik, Ustaz, ke rumah. Okey, baiklah, Ustaz. Kalau nak kena pergi juga, kalau cuba elok, itu yang terbaik. Kalau nak kena pergi juga, tuan-tuan pergi lewat-lewat. Dekat pukul 7 baru tuan-tuan pergi. Saya try buat dah. 2-3 hari lepas saya pergi dekat pukul 7. Betul saya teringin nak makan cuk udang. Apalah, pergi juga. Saya kata, 7 suku saya pergi. Saya naik motor, terus pergi ke kedai tu. Tuan-tuan, bila pergi waktu hujung-hujung ni, tuan-tuan, yang pertama, kebanyakan makanan dah habis. Bila makanan dah habis, tuan-tuan terus nak beli. Walaupun nafsu tu kadang-kadang macam belah saka, tapi bila benda tak ada, nak buat apa? Yang kedua, tuan-tuan, bila barang, kalau barang ada pun, biasanya hak ujung-ujung dia nak perhabis. Silap-silap dia bagi free ya, tuan-tuan. Ya, sisa-sisa. Hak sisa-sisa je. So tak apa nak seksi sangat dah. Dari segi presentation dia buat, dia pun semua apalah nak kena nak balik buka puasa ni. Maka tip tu sangat berkesan. Pi ujung-ujung waktu makanan dah habis, kalau ada pun tuan-tuan yang sisa-sisa. Jadi takkan ada nafsu membeli yang sangat tinggi. Sebab menjadi satu budaya beli macam belah saka ni, 10 jari kat tangan, 10 jari kuih Melaka, kan, kuih Kedah, kuih segala kuih, bentuk benda-benda kuih saja, telinga kera, telinga ayam, telinga jebon, semua habis ni kat jari ni penuh. Kalau dia ni spesies yang macam Hitrik Roshan ada jari lebih, saya rasa disangkut juga kalau jari tu kuat. Maka tuan-tuan jangan mengikut daripada hawa nafsu, kerana Nabi kata wal ahmaqu manittaba hawahu, orang yang bodoh ini adalah orang yang akan mengikut telunjuk hawa nafsu. Bukankah Ramadan dan puasa itu mendidik untuk merendahkan nafsu, untuk dikawal oleh akal kita yang sangat baik ini. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ni kita buat satu bentuk perubahan. Tidak akan berlaku pembaziran. Beli banyak tak salah, tapi jangan paksa untuk makan banyak, kerana puasa perut kita tak boleh telan banyak sangat. Telan cuk badak 2 ketui, tuan-tuan, dah kenyang lah. Kan? Walaupun tak pernah ada badak pun, tuan-tuan percayalah akan jadi sangat kenyang. Maka membeli tidak salah, bersedekah, berkongsi rezeki itu, dan jangan pernah wujudkan pembaziran. Siapa membazir, ingat masuk api Melaka nanti, tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi sama-sama kita betulkan yang biasa dan juga kita biasakan yang betul para penonton sekalian. Baik, untuk soalan yang berikutnya, pencerahan yang berikutnya, mungkin kita boleh raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Baik, kita ada Ustaz Cahaya Nur di Facebook yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi hamba yang hanya menyembahnya sahaja pada bila-bila masa. Soalannya Ustaz, adakah salah jika kita beribadah lebih banyak pada bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain? Mohon pencerahan, Fadil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cahaya Nur, mudah memberikan pencahayaan yang baik untuk kita semua. InsyaAllah di atas soalan yang baik untuk kita semua sebagai panduan. Adakah salah untuk kita menjadikan satu Ramadan ini sebagai benchmark? Yang pertama, memang Ramadan itu disebut sebagai penghulu bagi sekalian bulan. Yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita berkaitan syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Quran. Dalam surah Al-Qadar Allah cerita tentang dalam bulan Ramadan juga adanya malam Lailatul Qadar. Jadi Allah tarbiah kita Ramadan ni ada spesifik kelebihan-kelebihan yang tak ada pada bulan lain. Tuan-tuan, contohnya apa? Bulan Ramadan diturunkan Quran, bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, bulan Ramadan juga adanya solat tarawih. Jangan lepas bulan Syawal ni jangan duk nego dengan tu imam hari tu Ramadan tak dan kalau duk dekat bazar niaga yang tebu. Tak ada nak sembahyang tu imam. Balik ke 10 kemas-kemas sampai kat rumah.
nak potong tebu, nak tokok tebu apa semua lagi, tak ada nak sembahyang. Jadi boleh tak Tok Imam bulan Syawal kita buat kita buat tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, kalau tak kena pil kuda maka gam senapang lah kot ni. Maka tak boleh, kerana Allah hanya mengkhususkan dalam bulan Ramadan semata-mata. Maka adakah salah? Tidak. Bagaimana disebutkan dalam kitab Anwar Al-Buruq berkaitan apakah hukum kita pulun dalam Ramadan ini seolah menjadikan kita ini seperti hamba Ramadan. Maka Allahumma salli ala Syekh Syihabuddin disebut dalam kitab tersebut, dia kata apa? Maka selagi mana tidak merosakkan maqasid utama Ramadan itu untuk kita merebut ibadah, dari segi objektifnya tak rosak, maka dari segi hakiki dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Cuma berhati-hati, bimbang-bimbang. Yang ni yang disebut dengan benda yang sangat halus. Bimbang kita terlalu berjabat dengan amal. Apa makna berjabat dengan amal ni? Maksudnya hanya Ramadan semata-mata memang diniatkan untuk buat perbuatan tersebut, bukan di atas nak keredaan Allah. Habis yang tadi Lailatul Qadar, ya Allah bagi itu adalah laluan yang perlu kita rebut. Bukanlah Lailatul Qadar itu menjadi jaminan syurga, tetapi laluan Lailatul Qadar itu mudah-mudahan menambah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang dibuat itu mudah-mudahan ikhlas dan berkualiti di sisi Allah. Karena kita usahakan mengikut pintu yang betul. Ambil anak kunci agar diletakkan pada pintu yang betul, agar dimudahkan untuk rongga-rongga gigi kunci itu untuk nak buka pintu. Ini duk gagah pakai kunci yang salah, duk rojoh dekat pintu tu sampai rosak dengan pintu-pintu. Maka jangan kita memaksa melakukan satu bentuk benda yang kita bimbang sampai peringkat berjabat dengan amal merosakkan ibadah. Saya juga makam orang awam macam dengan Puan Cahaya Nur dan yang lain-lain, Ramadan kita jadi semangat pelik sikit, minta pada Allah agar semangat itu konsisten untuk bulan yang lain. Kalau tak dapat 100% full, orang kata habis meter pun, kurang-kurang janganlah sampai kosong meternya. Kurang-kurang separuh kita usahakan bersama, insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua, Ustaz. Baik. Jadi bila sebut tentang Ramadan juga, Ustaz, yang antara bulan yang tadi Ustaz sebut di awal tadi, madrasah ataupun macam pusat latihan nak train kita, Ustaz, daripada kebiasaan yang tak elok kita nak tinggalkan. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, terutamanya orang lelaki dalam bab merokok, Ustaz. Jadi mungkin bulan yang terbaik untuk kita berhenti merokok, stop smoking, kerana kesannya cukup luar biasa, Ustaz. Dia mungkin sedikit pencerahan dan juga kaedah dan juga caranya, Ustaz. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Ni soalan panas ni. Panas, masya-Allah. Ramai yang dadang kata ni aku malas dengar tazkirah ni. Dia kata kat aku, bukan kata kat Pak Long, tak kata. Baik tuan-tuan, sebelum saya nak menjawab, saya nak mengajak ada 1,800 orang yang sedang menonton di kaca TV, di live di Facebook, di kaca TV. Saya rasa jauh lebih ramai. Boleh tak tuan-tuan kita bantu sebelum nak jawab ni? Soalan yang panas, rancak berpahala ni, untuk bantu untuk sebarkan, untuk kita share kepada orang ramai. Mungkin ada perokok-perokok yang akan tengok nanti jadi asbab dengan asbab Ramadan ni, bulan tarbiyah ini, Allah memberikan taufik hidayah, ketuk hati untuk tinggalkan secara terus. 1,800 yang kongsi, akan ada 1,800 orang manfaat yang lain akan menerima, insya-Allah. Siapa tak tekan kedekut tak hidung masin lah tuan-tuan, sebab tak pakai modal pun, ambil manfaat. Yang tengok kat TV pun tak ada masalah kan, tak payah share TV kat jiran sebelah, ambil telefon masing-masing, buka ke Facebook, tekan butang share, terus sambung ke TV kan, insya-Allah dapat pahala. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang Ramadan ni bulan tarbiyah untuk kita tinggalkan tabiat-tabiat buruk, merokok benda buruk, tak usah duk bincang lah tuan-tuan. Kan, saya duduk di masjid dulu, saya tengok perbahasan ulama berlaku berkaitan fatwa rokok. Lebih daripada 800 kitab fiqh yang dibentangkan tuan-tuan, semua konsisten mengatakan haram. Fatwa kebangsaan 1991, 1994, 1998, 2001, 2004, 2008 konsisten juga mengatakan haram. Yang dia kata, "Dak Ustaz, ada seorang ustaz kata ceramah, dia kata fatwa rokok ni makruh." InsyaAllah sebab ustaz tu merokok, sebab tu yang dia kata mungkin makruh. Tuan-tuan, jangan pilih hukum mengikut kepentingan kita. Jangan macam tu perangai, jangan buat tu. Dan simple nak tahu rokok ni elok tak elok sebelum nak pergi kata macam mana nak tinggal ni. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan yang sedang menonton ni, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak anak dia merokok? Cuba angkat tangan. Walaupun saya tak nampak tangan tuan-tuan. Anas nak anak merokok ni? Tak nak. Ku angkat malam-malam baju, ya Allah, bagilah anak aku yang pertama isap rokok sekian-sekian, ya Allah.
kan bagi yang kedua isap rokok daun ni Allah ada? Tak ada. Sebab kita tahu walaupun kita sebagai perokok kita tahu benda itu benda yang mudarat. Jaranglah naik kereta pagi-pagi abang kanak ni, tadi abah dah balut rokok daun dalam beg tu dekat belah depan. Sehari kalau rehat-rehat, kalau cemui ambil rokok tu pisat dalam bilik air. Ada? Tak ada. Malah kita pesan kepada anak, jangan duk ikut ni tiap isap benda ni. Benda ni haram, tahu tak? Anak rapat kat sini dia kata apa? Habis yang pak isap tu apa? Duk kira nak lebuh orang, kami labuh pak baru tahu. Kan kita tahu benda tu benda yang tak baik. Maka Ramadan Allah tarbiyah kita. Sekarang dah berapa jam ni tuan-tuan? Dah sejam lebih. Tuan-tuan yang merokok hampir 2 jam tak isap rokok. Boleh je. Habis sebelum ni kata ustaz, kami daripada kecil isap rokok, nak tinggal ni ketak pala-pala ni. Tak ada tuan-tuan. Saya tengok dah ramai orang yang Allah izinkan ketika mana dia hidup dalam keadaan merokok, tetapi Allah boleh matikan dia dalam keadaan tak merokok. Dan tidaklah terlampau satu-satu bentuk ya, contoh yang baik. Almarhum abang saya sendiri Ustaz Murtada Yusof, dulu dia merokok Ustaz, tapi sebelum beberapa tahun dia meninggal dunia, dia sendiri kata kalau boleh nak mati dalam keadaan nafas ni tak mau ada benda-benda yang Allah tak suka. Dan alhamdulillah 2 tahun 3 tahun sebelum dia meninggal dunia kemalangan bersama dengan Ustaz Wadi Anwar 2018 tu, 2 tahun dia berhenti rokok Ustaz. Sekurang-kurangnya yang dia sebut depan saya, dia kata apa, dia nak jumpa dengan Allah dalam keadaan nafas ni tidak ada benda-benda yang Allah tak suka tu dimakbulkan dan dia sendiri buat. Jadi saya doakan secara khusus tuan-tuan mampu buat. Kalau tuan-tuan kata benda tu daripada kecil, tuan-tuan jangan lupa makan dan minum tuan-tuan boleh tinggal Ramadan. Kan kecil-kecil tak ada orang keluar isap rokok Pak Long. Kecil-kecil orang nak minum susu, makan dan minum itu lebih dihajatkan. Tapi Ramadan tuan-tuan kita boleh buat selama 13 jam. Justru buka puasa jangan terus isap rokok. Siapa buat memang huduh lah perangai. Ada ustaz, dia buka puasa dia telan cuk badak kuih Melaka seketui, lepas tu dia pergi tempah api Melaka pula. Sebab apa? Pergi isap rokok. Sayanglah dah 13 jam tahan. Kan malu kita. Jadi insya-Allah tahun ni 1444 Hijrah ni mudah-mudahan Allah memberikan lembaran buku yang baru. Amin, agar tuan-tuan, saya doa dan saya sumpah yang merokok mudah-mudahan dapat berhenti rokok dengan sumpah yang baik. Mudah-mudahan memberikan kebaikan. Saya yakin try tanya isteri ta yang suka dak air isap rokok, insya-Allah 100% dia abang tak mau. Mulut busuk, balong, gigi reput. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama azam dan juga niatkan yang baik-baik. Baik, seterusnya Ustaz, kita ada Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pula mereka yang hanya pulun habis-habisan di 10 malam terakhir semata-mata untuk meraih malam Lailatul Qadar? Seolah-olah 20 malam yang pertama itu boleh dibuat sambil lewa sahaja kerana dikaburi dengan ganjaran malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz. Ini Mujur tak bagi tahu bila Lailatul Qadar ni Ustaz. Kalau bila tu ada dibincangkan oleh ulama, nanti kita akan ceritakan, mungkin minta izin pada Ustaz. Tapi nak cerita dulu 10 malam pertama, 10 malam kedua, buat tak tahu je. Yang ketiga ni Ustaz, fasa ketiga, mungkin sedikit pencerahan. Maka dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini sebut dalam kitab Ayyuhal walad ar-risalah al-waladiyah yang dikawal oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nasihat yang keempat. Nabi kata orang yang cerdik, dan tengok ni takrif orang cerdik. Orang yang cerdik, Nabi kata man dana nafsahu, pada diri mereka akan ada satu perkara yang sama, iaitu banyak muhasabah diri. Maka tuan-tuan, kalaulah kita ni orang yang belajar matematik, untuk nak mendapatkan unjuran yang terbaik dari segi probability ataupun kebarangkalian, maka apa yang perlu dibuat adalah lebih membuat dari segi kekerapan. Maksudnya 30 hari dalam Ramadan itu Allah sediakan satu ruang yang cukup luar biasa kepada kita. Kenapa nak dipilih pada hari-hari tertentu sahaja? Sepatutnya in order for us to get 100% achievement dalam bulan Ramadan adalah menghidupkan 30 hari Ramadan, as simple as that. Dan bila sebut ibadah, jangan duk rasa macam sembahyang tarawih itu ibadah. Jangan duk rasa hanya semata-mata baca Quran itu ibadah. Segala bentuk benda yang dilakukan dalam bulan Ramadan yang melibatkan perkara yang harus itu adalah ibadah. Ibu-ibu yang bangun pagi tadi buat nasi goreng, tuan-tuan ibu-ibu tahu tak, satu ketukan lesung batu tu satu pahala. Allah. Ramadan dilipat gandakan pula. Maka kalaulah tadi pagi ketuk tu 80 kali, 80 pahala dalam bulan Ramadan. Berbeza dengan bulan yang lain. Sebab tu Ramadan tanya suami kalau boleh minta buat benda yang susah-susah sikit, agar kesusahan itu diberikan dengan ganjaran yang banyak dan yang luar biasa. Maka tuan-tuan janganlah
tidaklah keterlaluan kita kata 10 yang terakhir ni kita rebut terus buat, kerana itu dia yang Nabi lakukan. Tetapi sebagai orang yang bijaksana, bijak sini bijak di mana-mana, maka 30 hari Ramadan itu maksimumkan, dan 11 bulan selepas Ramadan itu dijadikan sebagai kesebatian dalam kehidupan agar madrasah Ramadan tidak berlalu pergi tanpa meninggalkan apa-apa kesan yang baik pada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terus menjawab selepas ini, memberikan kebaikan bersama, pencerahan yang baik agar kita tak keliru dan terus tahu, insya-Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, tanya Ustaz Indah Kasih, Fadil Ustaz dan juga para penonton akan berjeda seketika. Terus dia menonton, banyak lagi kupasan akan kami bawakan kepada anda, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih atas kesetiaan anda untuk terus bersama Tanyalah Ustaz Indah Kasih. Banyak kali kasih saya sebut pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Terima kasih ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk siaran Tanyalah Ustaz Indah Kasih sehingga jam dan juga detik ini masih lagi ada setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi bagi yang menonton menerusi FB Live. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Baik, pagi 5 Ramadan ni kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra, dan Ustaz, tajuk kita masih lagi kita berbicara bukan hamba Ramadan. Baik, bila kita sebut tentang Ramadan adalah lubuk, Ustaz, merebut pahala berlipat kali ganda, memastikan tidak terlepas nikmat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin sebagaimana yang kita sebut tentang madat sebelum, Ustaz, banyak kita bicarakan di sudut pihak madat sendiri untuk memastikan penganjuran program dakwah sentiasa aktif ni, sebagaimana hari biasa mungkin ada beberapa yang boleh dikongsikan kepada para penonton. Okey, baik. Alhamdulillah, dari segi madat kita sebelum masjid siap lagi pun kita sedang berusaha untuk menghidupkan aktiviti, bukan hanya melibatkan dakwah, kebajikan, sosioekonomi dan politik dan benda semua itu kita cuba libatkan dalam semua keperluan yang kita boleh bagilah. Sebab tu dari segi program-program yang dianjurkan ni bersesuaian dengan apa keinginan anak-anak yang anak-anak khariah itu sendiri. Kita pernah, kalau untuk budak-budak kita buat tournament Beyblade, habis belangang pecah. Tapi objektifnya adalah kita tarik anak-anak muda ini datang, kita buat satu buku jadual solat untuk mereka. Pertandingannya hari Jumaat, tapi kita akan semak jadual solat mereka selama setiap minggu. Siapa yang solatnya tidak solat ataupun dia tidak khadar bila dia tinggalkan, automatik disqualify. Menangis dia, Ustaz. Bawa Beyblade sikit punya sampel punya lah tak boleh tanding. So minggu depan dia improve. Alhamdulillah benda itu berlaku. Untuk anak muda kita pernah buat tournament PUBG, dan yang latest ni kita akan buat bulan Ramadan FIFA dan PES, mengikut pada keinginan. Dan di situlah juga alhamdulillah memberikan kebaikan anak-anak muda inilah. Macam semalam, Ustaz, alhamdulillah hari yang kedua masjid kita beroperasi. Kalau kita tengok dalam gambar yang saya post semalam, saya rasa mungkin 80% adalah anak-anak muda di antara umur 20-an ini. Maka tuan-tuan, benda itu bukanlah kebetulan, dia haruslah diususun dengan penuh rapi dan baik untuk kita, dengan satu istilah, when we cannot beat them, join them. Kita cuba cakap dengan bahasa dan laras mereka, insya-Allah mereka akan menjadi supporting yang kuat dalam setiap projek trust yang kita lakukan. Betul. Jadi aktiviti yang dilakukan, sebab tu saya menyerulah pada jawatan kuasa masjid. Saya tak pandai juga, kita sama-sama usahakan untuk kita, yang pasti walaupun tak pandai, jangan pandai-pandai kan, berkomunikasi dengan anak-anak muda, geng-geng muslimat. Macam kita ada kelas khas untuk muslimat saja. Kalau orang tua-tua ada geng orang tua-tua, sebab mereka ada mazhab-mazhab mereka, Ustaz. Mereka nak cakap dengan laras bahasa gen mereka, pemikiran jadi raikanlah. Jadi alhamdulillah kelas hari Jumaat, kalau macam setiap hari Jumaat kelas muslimat penuh, Ustaz, sampai melimpah ruah. Saya rasa dengan kita ni satu pusat dakwah yang baru, satu benda yang baiklah untuk kita ketengahkan, untuk menarik dakwah ini mengikut daripada kategori-kategori yang kita segmenkan avatar tersebut, dan kita fokuskan kepada apa yang, alhamdulillah saya rasa dah sekitar hampir 50 orang yang telah kita Islamkan dalam tempoh kurang 4 tahun kita beroperasi, insya-Allah. Baik, target audiens tu, Ustaz. Baik, dan bila disebut ibadah juga, ia merupakan satu perbuatan
perbuatan yang dituntut dilakukan secara berterusan dan bukannya bermusim yang hanya tertumpu pada bulan Ramadan saja Ustaz. Ini kerana kita adalah hamba Allah dan bukan hamba Ramadan. Baik, jadi bila sempurna dengan Ramadan yang barakah ni Ustaz, mungkin saudara ataupun sahabat penonton kita di luar sana tertanya-tanya cara untuk sahabat penonton tanya Ustaz untuk berkongsi juga sama-sama untuk mengimarahkan madat ni sedikit. Baik, Alhamdulillah sepanjang Ramadan ini kita wujudkan perkampungan Ramadan Madat, yakni selama sebulan tu kita manfaatkan dengan penuh aktiviti yang tak relax lah, yang bermula daripada subuhnya, sebelum subuh ada qiyamul lailnya, solat subuh berjemaah, kita ada pengajian kitab selepas subuh, kemudian kita ada kuliah duha yang panel-panelnya pun tak relax, Ustazah Asma Harun, Ustazah Isfadiyah, Ustazah Asma Husin, Prof Muhayya, Ustazah Fizah Musa, banyak nama-nama besar termasuk dengan Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Muzammil Hasballah yang sedang minggu ni berada dengan kita. Malam ni malam yang ketiga, tuan-tuan. Semalam saya habis program dia pukul 1 pagi di Kedah. Semayang dengan dia ni air mata keluar berjurai. Kita hak nak muka macam pecah rumah, parut berkeliling ni pun rasa macam tiba-tiba jadi mudah Ustaz. Mungkin Allah bagi suara yang sangat luar biasa. Malam ni dia bagi soalan bocor, insya-Allah malam ni untuk masjid kita dia baca surah Ar-Rahman. Saya rasa Ustaz Muzammil Hasballah ni kekuatan dia baca surah Ar-Rahman tu sedap tak relax lah orang panggil. Jadi ada kuliah duha, kuliah az-zuhur, kuliah asar, dan kita buat lebih daripada 3,000 pack makanan setiap hari untuk, bukan yang game plastik hitam ya, untuk sahur, bubuk lambuk, berbuka dan juga moreh. Jadi sepanjang hari tu tuan-tuan takkan berlapar lah kalau duduk di Madat, dan semuanya percuma kita buat budak Ramadan. Untuk Ramadan saja hampir 100,000 pack makanan yang kita sediakan, yang kita masak sendiri. Kita wujudkan central kitchen di Madat, 24 jam tuan tengok dia akan masak untuk bagi makan kepada orang ramai. Dan kita ada playground kanak-kanak khas. Jadi mak ayah pergi mayang lah dengan penuh khusyuk, anak-anak tinggal siap, kita ada penjaga yang jaga. Jangan mak ayah pergi main sudah. Kalau tengok dalam gambar tu, alhamdulillah facility yang kita siapkan sangat bermanfaat, dan masjid kita pun dah beroperasi walaupun tak sempurna sepenuhnya. Dari segi kita tengok kat keliling tu masih ada lagi kesiapan yang sedang kita buat, nak buh bedak sikit, buh bulu mata, buh gencu, hak tu sikit-sikit tu tuan-tuan pejam mata lah kalau nampak ada kekurangan. Jadi tuan-tuan, kami tak sempurna tapi kita usahakan menyempurnakan apa kekurangan yang ada untuk kita cukup. Yang ni rumah kucing tuan-tuan tengok tu. Dulu kita buat untuk 100 ekor, sekarang untuk 1,000 ekor, insya-Allah 500 ekor ke atas lah kucing-kucing jalanan yang kita kutip. Kita santuni mereka sebab saya baca dalam hadis, banyak hadis Nabi bermuamalah baik dengan kucing. Jadi kita nak juga fadilat tersebut, maka kita kutip kucing-kucing jalanan, orang duk buang patah kaki, patah tengkok, hak yang kena kanser, yang kena macam-macam penyakit ni betul. Yang kita ambil mereka buat pembedahan, bagi rawatan dengan izin Allah, Allah permudahkan. Jadi tuan-tuan nak menyumbang macam mana? Ramai yang tanya. Ni berkat Ramadan ni pagi yang kelima tuan-tuan, jadi kita usahakan sama-sama. Orang yang sedekah ni tak pernah miskin. Maka Allah akan sentiasa memberikan kekayaan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, yang pertama kita jalankan kempen wakaf 1,000 buat mak ayah. Adakah wajib 1,000? Kalau ada 1,000 itulah nilai satu lotnya. Tapi kalau tak ada 1,000, dia tahu Ustaz baru beli ilmu London semalam, beli dengan terai, beli dengan pulut dakap, gelang baru ni, duit habis dah Ustaz. Tinggal 100. 100 pun tak ada masalah. 100 tak ada, RM10. Tak ada RM10, RM1 pun tak ada masalah. Siapa yang menyumbang Ustaz lebih daripada 60,000 yang kita akan bagi secara percuma kepada tuan-tuan. Tuan-tuan baca sampai guling-guling pun tak habis lagi, sebab 60 buku ni. Dan yang bestnya buku kita ni, kita tidak ada hak cipta terpelihara, hak cipta bersama. Semua boleh kongsikan, semua boleh print dan bagi kepada orang lain. Halal. Yang ni tak ada masalah tuan-tuan. Jadi boleh ambil sebagai manfaat. Jadi win-win situation lah tuan-tuan, memberikan sesuatu pada pihak Madat memulangkan kembali kebaikan, termasuk 100 video tajwid dan Al-Quran dibetulkan secara harfin biharfin yang kita buat. Jadi tuan-tuan, kita sedaya upaya mau cuba provide yang the best untuk bagi kepada from ummah to ummah. Jadi masjid kita duduk tinggal hujung-hujung saat ni, nak bayar elektrik, nak bayar ni, dan untuk buku ni spesifik himpunan solat amalan solat sunat. Ustaz tengok dalam yang kita tayangkan tu, solat sunat ni maksudnya kita nak banyak tahajud, nak buat tasbih, kadang-kadang kita tak nak ketahuan sangat, dalam buku tu kita spesifikkan. Jadi terus ke madatcenter.com atau tetap berhubung dengan nombor yang tertera. Atau kita ambil sebagai manfaat bersama, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Tak masuklah poket saya, kita buat untuk poket ummah bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi pencen akhirat untuk kita dan juga ibu ayah kita. Baik Ustaz, saudara tak saudara, kita telah pun sampai para penonton ke penghujung siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus setia menonton dan juga kekal bersama Tanya Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Dialog Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Seindah kasih kami powerkan kepada anda para penonton lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih untuk kesetiaan anda sehingga jam dan detik ini. Untuk pagi 5 Ramadan ini kami powerkan kepada anda. Masih lagi kita bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra, membicarakan bukan hamba Ramadan. Demikian topik yang kita bincangkan pada pagi ini. Dan kepada anda yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan yang berkaitan topik, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tekan butang kongsi di Facebook Live itu, sebarkan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Seterusnya Ustaz, kita ada soalan lagi untuk kita raikan, iaitu Mak Etun. Menarik soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hamba Ramadan. Bulan Ramadan tempat kita mencari banyak pahala. Terkadang ada yang sanggup ambil cuti 1 bulan semata-mata untuk merebut pahala yang diberikan berganda-ganda sehingga lupa yang lain. Adakah dibolehkan dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru, sehingga mungkin mengganggu tanggungjawab dan sebagainya. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, Alhamdulillah, soalan yang moga-moga memberikan kebaikan untuk saya juga. Ada orang yang memang, khususnya kalau di tanah Arab, mereka kebiasaan bulan Ramadan ini mereka akan off 1 bulan. Itu adalah mereka fokus kepada ibadah, puasa ataupun bulan ibadah dalam Ramadan. Baik, macam mana pula keadaan kepada orang yang bekerja? Tuan-tuan, selagi mana cuti yang kita ambil itu tidak menzalimi hak orang lain. Sebab cuti ni maksudnya apa? Kita ambil hak kita. Contohnya dia himpun, dia perhabis untuk pergi umrah atau pergi untuk dia buat ibadah tanpa menzalimi hak orang lain. Kecuali kerja kita tu memang dah ada 2 orang ya. Kalau kita cuti, kawan tu dia nak pedah sebulan, dia nak kena ni demam dia, maka kat situ kena ada budi bicara. Cuma kalau boleh diambil itu, benda itu, perbuatan itu diajar oleh Nabi SAW. Aisyah kata apa? Aku melihat Rasulullah SAW ketika masuknya Ramadan, Nabi dah mula mengikatkan kain. Maksudnya ikat kain apa? Nabi akan fokus kepada ibadah betul-betul. Nabi akan kurangkan buat daripada benda-benda yang lain. Nah, apatah lagi pada 10 yang terakhir lagilah dimaratonkan dalam bentuk yang luar biasa dari segi penggandaannya, pecutannya. Dan disebut riwayat bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sendiri seorang ulama hadis yang mana beliau ini mengarang kita hadis begitu banyak, dan dia akan dalam riwayat sebut setiap hari dia akan bacakan ribuan hadis dalam setiap hari. Tetapi bila masuknya bulan Ramadan, Imam Malik dia akan tangguhkan sekejap bacaan kitab hadis beliau. Beliau akan banyak membaca Al-Quran. Maka di sini menunjukkan bahawasanya, adakah nak kata apakah hukum boleh tak boleh ni, itu atas hak masing-masing. Kalau dia ambil cuti dia sendiri, tak ada siapa boleh halang. Memang dibenarkan pun dalam polisi syarikat. Cuma saya tak pasti adakah semua syarikat membenarkan untuk dihimpunkan secuti itu secara serentak ataupun tidak. Cuma saya rasa kalau nak ambil seminggu 2 minggu itu tidak menjadi keterlaluan. Syarikat sendiri pun membenarkan keadaan tersebut selagi mana tidak mengganggu tugas hakiki beliau. Maksudnya dia dah settle down, macam ada staff yang baru ni minta jadi kenderaannya rosak, anaknya tak sihat, minta ustaz boleh nak minta untuk work from home. Jadi saya timbang antara dengan HR, tak apalah, dia bentangkan pula job description dia. Kalau duduk di rumah bukan mengangar saja, this is apa yang dia kena buat. Maka alhamdulillah tuan-tuan, dia dalam tempoh seminggu dia kerja di rumah, dia siapkan kerja 2 minggu patut dia di office. So dia walk the talk. Dia bukan sembang kari, tapi dia tunjukkan bukti kalau di rumah itu pun dia efektif untuk bekerja. Saya kata dia, kalau macam ni gaya daripada sekolah rendah saya bagi kamu tu kerja kat rumah. Dan bab kata kolektifnya adalah benda itu, rasionalnya adalah kalau dia mampu untuk perform. Jadi kita ukur baju di badan sendiri. Dah kalau cuti hang habis, betul dia minta lagi cuti sebulan, hak tu zalim lah. Kan? Sakit gigi cuti. Kan, jiran sebelah demam dia cuti, mak menakan dia bersalin, bukan dia bersalin, mak menakan bersalin 7 hari dia ambil cuti. Maka kalau panggil macam tu macam tak senonoh sangat lah. Selagi mana cuti sendiri dan tak zalim hak orang lain, silakan ambil. Apatah lagi dibuat dalam bulan Ramadan, itu namanya orang yang bijaksana. Bijak sini, bijak di mana-mana, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Dan Ramadan juga Ustaz, mungkin sedikit bila disebut tentang Ramadan ni syahrus sabr, disebut oleh ulama bulan sabar ni Ustaz. Kadang-kadang bila kita berada di
jalan raya ni Ustaz, itulah kadang-kadang Ramadan ni okey, dia jadi macam sopan sikit lah, tapi keluar pada Ramadan dia jadi macam balik pada sikap yang lama. Dia mungkin sedikit pandangan daripada Ustaz. Baik, sebenarnya tuan-tuan, secara tidak sedar tak sedar memang Ramadan ni dibuat jadi auto soleh sekejap. Auto soleh dah. Sebenarnya apa dia punya dari segi sainnya. Tuan-tuan, yang disebut dalam takrif Ramadan itu apa? Takrif puasa. Imsak anil muftirat, menahan diri daripada lapar, daripada makan dan minum. Sebenarnya menahan berpuasa itu merendahkan hawa nafsu, betul? Kita jadi automatik jadi okey. Mulut selalunya macam morai hat insurans ni, dia Ramadan tu dia sikit, dia nak cakap tu pun dia kontrol, dia nak tengok hak pelik-pelik pun dia kontrol, dia automatik tuan-tuan. Maka sebab tu kata-kata macam mana bulan lain nak buat juga, senang puasa bulan lain. Puasa juga. Itu je lah. Dah bukti dah jelas. Betul. Ramadan ni automatik tuan-tuan. Dia jadi benda tu, bukannya kita buat-buat. Bukannya kita berlakon ni sat-sat boleh lah kan, lama-lama tak boleh. Tapi macam mana nak kekalkan momentum puasa? Tu je lah. Kan nampak macam nak kelak-lakan tu berlaku, besok kita puasa. Kan, insya-Allah mudah-mudahan terus terdidik dan terjaga kita semualah, insya-Allah. Insya-Allah puasa Ustaz teruskan. Jadi jangan satu Syawal pun nak puasa juga. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada Haji Tukinun yang menanti di talian untuk pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Ustaz Muhammad Yaakob dan Dai Anas. Ya, apa khabar Haji Tukinun? Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa semua ya. Ya, insya-Allah. Baik, persoalannya ginilah Ustaz dan Dai. Bulan Ramadan ni ada satu saja kerja yang kita buat, iaitu sunat tarawih. Masalahnya sekarang Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ada dua geng Ustaz. Geng 20 dengan geng 8. Tapi masalahnya sekarang, yang geng 20 tu dia buat kerja setengah jam. Yang geng 8 dia buat 1 jam. Jadi mana satu yang kita nak ikut Ustaz? Kalau ikutkan ikhlas tu, ialah yang 8 tu 1 jam betul lah mungkin bacaannya. Tapi kalau yang 20 mungkin saya kata macam orang berlari lah. Kita tak tahu macam mana Jadi macam mana pandangan macam ni Ustaz dalam mengadakan tarawih? Kita dah dapat maknanya bulan tarawih tu buat bulan Ramadan. Kalau nak buat betul-betul lah. Kalau tak nak buat jangan buat lah. Jangan kita jangan bergaduh aja. Jangan bergaduh. Satu nak 8, satu nak 20. Jadi minta pandangan Ustaz begini Saja soalannya Ustaz Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah keceriaan terdengar suara tergambar melalui suara Haji Tukinun, insya-Allah mungkin bertanya mewakili sahabat-sahabat di luar sana. Masih lagi ada polemik Ustaz antara 8, 20 dan sebagainya. Silap buat 40 tu senang. Perbincangan berkaitan khilaf berkaitan 8 20 ni sebenarnya sebelum ayah saya kahwin lagi dah bincang dah. Mana abang kata punya lama ni orang dah bincang tak habis-habis tuan-tuan. Tuan-tuan 8 betul 20 pun betul. Tuan-tuan, saya ingat masjid kami ni adalah malam yang hari yang ke-5 kita sampai tarawih. Malam ni malam yang ke-6. Tuan-tuan tahu tak, sebelum ni kita buat 20. Semalam saja kita buat 8. Jemaah pelik. Dia tahu Ustaz, kenapa malam ni buat 8? Saya kata, inilah kita nak ajarkan tentang adab berkhilaf. Baru semalam buat 8. Jadi orang tanya, Ustaz, kenapa buat 8? Dia kata, inilah kita nak ajarkan tentang adab berkhilaf. Nak buat 8 boleh maklum, nak buat 20 pun boleh. Jadi semalam bila buat 8, kita panjangkan sikit bacaan. Semalam dapat 8 muka surat. Macam kalau buat 20 pun dapat 8 muka surat. So apa faedahnya adalah kita nak ajarkan tentang berkhilaf ni. Syekh Fahmi Zamzam dia pesan apa? Dia kata ketika mana bertembung di antara dua khilaf, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya apa? Mungkin yang kamu betul, dia pun betul. Mungkin dua-dua salah, mungkin seorang betul, seorang salah. Yang penting jangan bergaduh. Maka untuk Haji Tukinun dan semua rakan-rakan yang mendengar, maka mengikutlah daripada kemampuan dan keinginan yang nak dibuat. Dua-dua rancak berpahala belaka. Yang salah bergaduh tak buat apa-apa. Kan, kalau nak bergaduh 8 dengan 20, tuan-tuan ada pendapat disebut dalam kitab fiqh berkaitan, ada mazhab yang mengatakan 40 rakaat. Nah, kalau di Yaman buat ada 100 rakaat. Kalau betul nak bergaduh, ambil 100 itulah senang. Yang 100 rakaat tu insya-Allah tak bergaduh dah, sebab tak ada nak bergaduh. Panjang sangat semayangnya. Nah, maka tuan-tuan, cuma yang tadi di antara yang ditanya berkaitan buat jenis hak yang laju sangat.
kan, sampai tak ada tumakninah yang ada tuan-tuan tersungkuk di tanah ya ni kan, punya laju, maka yang tu kena hati-hati. Jangan dia Nabi kata di antara curi yang sangat keji adalah curi ketika solat. Kan, semayang lebih daripada apa dia lagi, janganlah macam tu. Biarlah ada kerehatan. Nama pun tarawih, semayang yang berehat-rehat. Yang kalut nak macam Formula 1 tu bukan rehat balong weh, kena speed trap kan ayah. Maka siapa yang bayang laju-laju ni kesian dekat orang tua-tua, raikan mereka. Yang ada go out dia nanti. Maka hati-hatilah, insya-Allah. Ibadah bukan nak curi-curi, kita nak yang sebaik mungkin, liyabluwakum, yang terbaik di sisi Allah. Semoga Allah Taala menerima ibadah kita, tarawih dan juga puasa kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton tayangan Ustaz Seindah Kasih kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan tayangan Ustaz Seindah Kasih. Biar tahu, jangan tiru tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Terus kita istiqamah beribadah, terutamanya pada bulan Ramadan ini, dan kita membawa ketaatan pada bulan Ramadan ini juga, insya-Allah. Mudah-mudahan keluar dapat juga sama-sama kita meneruskan momentum ibadah tersebut. Kerana apa? Kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini bukan hamba Ramadan. Jadi kita nak istiqamah tu, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ya'qub Yusra. Baik Al-Fadil Ustaz, kita dah banyak jawab soalan daripada sahabat kita. Tadi kita ada pemanggil, dan kita nak raikan lagi Ustaz daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya, iaitu Sahziatul Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi yang berlumba-lumba untuk kebaikan namun bersikap tergesa-gesa, sebagai contoh untuk mengkhatamkan Al-Quran sehingga melanggar hukum tajwidnya disebabkan mengejar sebulan Ramadan kerana pahalanya berlipat kali ganda. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Makhraj tak dijaga, tajwidnya semua langgar Ustaz. Sedikit pandangan. Baik, terima kasih pada Puan Syaziatul Sidik untuk soalan yang bermanfaat. Yang saya yakin soalan ni ramai yang mungkin buat, maka kita sama-sama betulkan. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita bukan nak mengejar kuantiti, tetapi yang harus diusahakan adalah tentang kualiti. Yang ni yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah yang sangat lazim kita baca dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Sebab Allah nak test kepada kita ni amal ibadah siapa yang liyabluwakum ayyukum ahsan, menggunakan isim tafdil di situ, yang paling afdal, yang paling baik, yang paling berkualiti. Maka justru tak perlu kita ligan dari sudut amountnya, tetapi cuba jaga dari segi nilai bacaannya. Nah, ni kadang-kadang berbu betul lah kata sampai tajwid entah keparik mana kan. Kadang-kadang baca laju macam dengan robot entah apa-apa. Tuan-tuan jangan. Kerana ingat Al-Quran ni bukan penulisan Ya'qub Yusra, bukan dari Anas. Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah kepada kita semua. Maka mana mungkin kita nak baca surat yang mana yang menciptakan kita itu, yang bagi penuh kecintaan kepada kita dengan rasa lo'lak macam tu. Haruslah dibaca dengan penuh berhemah. Macam mana kita dapat surat cinta daripada awet kita baca daripada satu perkataan, pecah gelas, pecah kaca, lepas balas, harap baca, dia ulang banyak-banyak gelas ke, cawan ke, apa semua, teko ke, dia akan fokus pada pembacaan. Maka begitu jugalah Al-Quran sedaya upaya. Maka sebab tu tuan-tuan, jangan menafikan hak Al-Quran dalam kehidupan kita, kerana Al-Quran ini adalah satu makhluk yang boleh memberikan syafaat kepada kita berdasarkan hadis Nabi SAW. Mana mungkin nak boleh bagi syafaat kalaulah ketika hidup kita berlebih kurang dengan dia. Bacanya baca tapi tak ikut hukum hakamnya. Kan, mana mungkin akan disayangi kalau waktu hidup mengkhianati. Kan, khianati kita baca ikut suka, ikut teradap. Padahal dia ada rule and regulation dia sendiri, dia ada manual cara pembacaannya, adalah hukum tajwidnya, adalah makhrajnya, ada sebutannya, ada qiraatnya. Maka benda itu haruslah kita patuhi. Tak perlu untuk kita menguasai jadi hebat-hebat macam imam-imam qari, tapi cukuplah baca ada disiplin yang baik.
mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Amalan yang sedikit tetapi dengan ilmu itu lebih baik berbanding amalan yang banyak tetapi tidak disertai dengan ilmu. Kalau tak mampu, tak lancar dan sebagainya, minta isteri ajarkan, terutama kalau suami kan. Kalau tak mampu, anak ajar, anak yang tadika dia boleh ajar kan. Baik, advance budak sekarang ni Ustaz, macam anak ustaz ramai kan, insya-Allah tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat Facebook untuk soalan yang berikutnya. Ram Desaru. Baik, di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan hamba Ramadan, mampukah kita mengekalkan kelazatan beribadah walaupun suasana Ramadan telah berlalu? Memandangkan amalan ibadah meningkat apabila munculnya bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan sahaja. Dan bagaimanakah untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya agar memperoleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat, Ustaz? Okey, baik, terima kasih pada satu bentuk soalan yang kira-kira soalan tu untuk diri saya juga, macam mana nak jadikan agar rasa istiqamah, lazat itu berterusan dengan kemanisan, halawah dari segi apa yang kita lakukan itu boleh mendatangkan. Poin dia adalah konsistensi lah, agar benda itu boleh terus menerus. Habis Ramadan, Syawal pun ada lagi, kan, Zulqa'dah pun ada lagi, Zulhijjah pun ada lagi. Tuan-tuan, saya rasa tak ada meleng agar tuan-tuan melainkan terus bermujahadah. Kerana jalan istiqamah itu harus melalui jalan mujahadah, harus berperang dan bergolak dengan diri. Nak merasa kelezatan ni apa? Maka jangan menzalimi ataupun skip the process adalah untuk kita memahami apa yang kita nak buat. Kadang-kadang kalau kita dengar imam baca, kalau dulu kalau kita dengar ilmi syari baca waktu bulan Ramadan, tapi nak buat macam mana kan, imam-imam yang dah imam lama di Masjidil Haram ni banyak kan dah mula pencin dan sebagainya, masya-Allah. Bila kita baca tu, kita ada rasa satu roh yang walaupun saya pernah satu hari tu saya semayang, pak cik tu menangis. Imam menangis tak apa, kita faham tak dia faham. Pak cik dia habis tu saya tanya, pak cik kenapa menangis tadi kan? Itu ustaz tak tahulah, walaupun saya tak faham tapi saya rasa ada seolah ada ketukan dalam hatinya. Nampak tak tentang apa-apa? Poin dia adalah apabila kita cuba untuk faham, walaupun tak faham, dia akan bagi kelazatan. Sama dengan Ramadan, tuan-tuan cuba faham setiap ibadah yang kita nak lakukan. Kan, cari buku tentang bab fiqh berkaitan puasa, kan, nanti nak main haji, walaupun kita tak lepas haji lagi ni, kita cuba dapatkan ilmu, kerana ilmu itu menjadikan kualiti ibadah itu berganda-ganda. Sebab dengan ilmu ni tuan-tuan, dia akan boleh mengubah banyak benda. Sebab tu saya sangat ta'assub ataupun saya sangat suka dalam pendidikan. Saya kalau pergi negara, saya pergi Lubnan baru ni pun, benda pertama saya pergi sampai saya kata saya nak pergi sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah kita usahakan kita buat belian sekolah di sana untuk bagi kepada anak-anak asnaf. Sebab saya satu pegang, kalau kamu nak ubah, nak bagi kebahagiaan kepada satu orang, bagilah dia duit, dia akan bahagia ketika tu. Tapi kalau kamu nak mengubah dunia, nak mengubah masyarakat, nak mengubah keluarga, maka satu benda saja perlukan pada pendidikan. InsyaAllah, maka jadilah pendidikan untuk kita merasa kelazatan ibadah. The moment kita dah tahu, barulah mudah-mudahan datangnya rasa cinta. Selepas datang rasa cinta, dia akan datang rasa nak berjuang untuk cinta kita, insyaAllah. Allahu Akbar, insyaAllah, tabarakallah. Rasa macam kata-kata puitis tu mahal, Ustaz. Rasa macam nak bubuh kat dalam Twitter, Ustaz. Hashtag, Ustaz. Ustaz Yaku Yusra bermadah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Muhammad Izzuddin. Untuk saya kira mungkin soalan terakhir untuk pagi ini siaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibadah pada bulan Ramadan adalah digalakkan untuk kita memperbanyakkannya. Tetapi jika boleh diteruskan pada bulan-bulan yang lain itu lebih elok. Bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk melakukan anjakan paradigma dalam diri setiap insan supaya ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain sama dengan apa yang dilakukan ketika bulan Ramadan? Mungkin sedikit amalan juga mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk nak dapat ni konsistensi ni, Ustaz, tambahan. Di antara benda yang saya rasa kita boleh buat bersama lah adalah kita buat satu checklist. Checklist what do and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Dan apa yang kita target untuk selepas Ramadan. Saya yakin untuk Ramadan ni kita dah atok dah, malam nak tarawih kat mana, esok nak ni ke mana. Kenapa tidak kita buat benda yang sama? Susun siap-siap bulan Syawal ni, plan dengan anak-anak. Kita nak pergi sembahyang kat masjid mana, kita nak qiyamul lail kat masjid mana. Kalau tak ada kat masjid tu, kita buat sendiri dengan ahli keluarga. Kita usahakan bersama.
Kita buat bukan nak tunjuk kita baik, tetapi kita saling nak memperbaikkan ahli keluarga kita dengan kebaikan. Better late than never. Kalau sebelum ni kita tak pernah buat, kita mulakan sekarang. Kalau tak ada siapa yang, kalau kita tak mula, siapa nak mula? Tak harap jiran sebelah mai tolong buat tu anak-anak dengan bini kita. Tak ada maknanya. Kita yang memulakan. Biar ketika kita buat tu isteri kata, abang, dia berpegang, abang demam abang. Kan? Mimpi apa tu malam? Abang ni nak rasa nak mati lagi 40 hari ni. Tak apa, biarlah nampak pelik pada benda kepada benda yang baik. Cuba buat. Saya akui saya pun bukanlah seorang suami yang baik, bukanlah seorang ayah yang baik, tetapi pada benda yang contohnya isteri saya dia buat satu jadual, anak-anak buat kerja sekolah di masjid, dan benda tu jadi tabiat anak-anak. Anak-anak nak buat kerja sekolah, dia kata dia request pula, jom Walid, boleh tak kita pergi kat masjid tu, Fatih tengok dalam YouTube masjid tu cantik. Tuan-tuan bayangkan, jadi kita pun rasa seronok bila kita tengok anak kita happy pergi masjid. Macam hari tu Ustaz ada kerja Ustaz, anak kata Ustaz Walid nak teringin pergi semayang dekat masjid yang besi-besi tu. Masjid besi, masjid besi Putrajaya. Start kereta, bawa kereta pergi semayang subuh dekat masjid tu, balik Kedah balik. Tapi apa yang berlaku adalah, memang kita duduk kat masjid tu mungkin 2-3 jam, tapi momen dengan anak-anak tu dia akan ingat sampai bila-bila bagaimana family time yang dibina atas jalan ibadah tersebut. Cuba buat. Tuan-tuan, saya tak kata benda itu yang terbaik, tapi cuba buat checklist, bincang dengan anak-anak secara kolektif satu keluarga, biar ada persetujuan, dia akan jadi excited seolah-olah satu piknik yang baik dalam bab ibadah. Jadi kita usaha sama-sama. Saya tak kata saya yang baik dan kita mana-mana baik, mana-mana buruk. Yang pasti kita usahakan agar ada penambahbaikan dalam kekeluargaan kita. Institusi keluarga ini dia macam syarikat, tuan-tuan. Setiap hari kita nak aim yang nak kepada keuntungan. Kita nak achievement, KPI, Key Performance Index yang sesa boleh bertambah. Itulah kekeluargaan. Tapi kalau kita tengok kekeluargaan kita semakin menurun grafnya, must do something, need to do something. Jangan dibiarkan, kerana biasanya bermula daripada graf yang menurun inilah yang bawa kepada buat hal hang, buat hal aku. In the end of the day, tidak ada nilai hikmah dalam ibadah dalam rumah tangga, maka itulah akan berlakunya berantakan, kemusnahan rumah tangga itu. Dan hati-hati dalam silent dalam rumah tangga, itulah pembunuh yang cukup menakutkan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, buat checklist agar kita boleh ada pelan tindakan. Sayang kita dah sembang sejam lebih, berbuih mulut dalam tali minum air, hampa tak berangah saja dengar kan. Jadi biarlah ada sikit pelan tindakan pagi ini, buat this to do list, kan, apa yang kita perlu buat bukan hanya bulan Ramadan, tetapi selepas Ramadan. Mudah-mudahan itulah yang kita sama-sama boleh usahakan, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini Ramadan terbaik untuk kita, insya-Allah, sebelum kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan hamba Ramadan. Dan demikian yang dapat kita kongsikan kepada Ustaz. Kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan pagi 5 Ramadan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tidak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi di tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, yang buat maksiat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami dengan pandangan yang penuh dengan keampunan rahmat di sisi-Mu. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, Kau permudahkan urusan kami untuk berbuat baik dan berbakti kepada mak ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Ya Allah, Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk yang kami buat kepada mak ayah kami, Kau akan mengembalikan zurat neraka kepada kami. Amin. Ya Allah, Ya Allah, kalau mak ayah kami masih hidup, izinkanlah ruang dan kesempatan dalam berkat Ramadan ni dapat kami berbuka puasa dan mereka, dapat kami menyuapkan makanan kepada mereka, kami dapat menyediakan juadah makanan yang mereka inginkan. Ya Allah, kerana itulah sambungan pahala khidmat kami kepada mak dan ayah kami. Ya Allah, lah kami rindu nak peluk mereka, nak bercakap dengan mereka, nak bermuamalah yang baik dengan mereka. Allah, menjadikan anak yang baik kepada mereka. Ya Allah, sejauh manapun kami, sejahat mana kami, Ya Allah, maka janganlah Kau menafikan hak kami sebagai anak yang baik kepada mak dan ayah kami. Kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hizah subuh mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, Ya Allah, janganlah digugurkan nama mak dan ayah kami dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami masih makan harta
haram, riba sahih, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, pada kami yang sedang menonton, tanyalah Ustaz, campurkan istiqamah dalam hati-hati kami, berkat pada pagi 5 Ramadan ini ya Allah, agar kekal sampai mati kami dihidupkan dalam ibadah ilmu ini ya Allah. Dan permudahkan urusan semua kru-kru tanyalah Ustaz yang tak pernah disebutkan nama atau disebutkan nama di balik tabir atau di depan tabir ya Allah, agar diberikan kebaikan dan sebanyak pahala ilmu yang disebarkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tubul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Esok tanya Ustaz Sina Kasih kembali bersiaran bersama Dai Azrin selaku moderator dan panel Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan topik puasa orang sibuk. Terus setia menonton Tanya Ustaz pada esok hari. Terima kasih sekali lagi. Ayuh kita tangguh para penonton majlis kita, program kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.